Terima kasih Yang Di-Pertua, terima kasih Ahli Parlimen Tawau. Untuk makluman, Kementerian Alam Sekitar dan Air melalui Jabatan Pengairan dan Saliran komited untuk melaksanakan projek rancangan tempatan banjir sebaik saja kelulusan diterima dan segera tanpa mengabaikan soal kualiti pembinaan tersebut. Bagi mengurangkan risiko banjir di sebahagian kawasan Sungai Tawau, kerajaan telah memuluskan di bawah Pelan RTB Sungai Tawau Sabah yang melibatkan dua fasa. Fasa pertama terbahagi pada dua pakej yang berjumlah RM50 juta dan untuk makluman Dewan Yang Mulia, pakej pertama ini dijangka siap pada 2024. Manakala fasa kedua atau fasa kedua yang melibatkan dua pakej juga yang berjumlah RM150 juta. Dan pakej kedua ini melibatkan kerja-kerja naik taraf Sungai Tawau daripada Sungai Tanjung Outlet hingga ke Jambatan Sungai Apas, dan pakej 2 daripada fasa 2 ini melibatkan kerja-kerja naik taraf Sungai Tawau daripada Jambatan Apas hingga ke Sungai Rakis Outlet. Fasa 2 ini kita jangka telah pun dipohon untuk RP ke-3 dalam rancangan ke-12. Bermakna kedua-dua fasa ini kita jangka dapat disiapkan dalam tempoh rancangan Malaysia ke-12. Tidak masuk ke rancangan RP rancangan Malaysia ke-13 sebagaimana dibangkitkan oleh Yang Berhormat. Terima kasih. Soalan tambahan sila, Tawau. Terima kasih, Menteri. Saya nak bertanya, bolehkah Menteri menjamin bahawa ada pengawasan ketat oleh pihak berkuasa yang berkenaan bagi memastikan projek tempatan banjir dilaksanakan mengikut plan dan spesifikasi yang diluluskan supaya tidak timbul apa-apa masalah kelak. Sebab penduduk Tawau sudah cukup lama menderita akibat banjir kilat. Kita tidak boleh membuat rakyat menunggu sehingga rancangan Malaysia ke-13 untuk penyelesaian menyeluruh kepada masalah banjir di Tawau dengan izin for a total solution to the flood problem in Tawau. Bolehkah kerajaan melakukan satu rancangan yang terbaik untuk mempercepatkan projek tempatan banjir ini? Jika perlu, bolehkah kerajaan menggunakan tanah kecemasannya dengan izin emergency funds untuk tujuan tersebut? Setahu saya, the Department of Drainage and Irrigation Tawau dengan izin juga telah mengemukakan cadangan supaya dua pakej lain disiapkan seperti disebut tadi dengan Menteri, secepat mungkin bahawa rancangan Malaysia ke-12 boleh diselesaikan. Jadi kita boleh tanya, tak perlulah kita tunggu supaya rancangan Malaysia ke-13, kita boleh gunakan special funds untuk implement pakej kedua. Thank you. Terima kasih, Tawau. Sila, Menteri. Terima kasih. Untuk makluman, banjir kilat ni banyak faktor yang melibatkan berlakunya banjir kilat. Bukan hanya berada di bawah kementerian tapi pelbagai agensi, termasuklah penyelenggaraan sistem peparitan, longkang dan sebagainya. Untuk makluman tentang dana kecemasan, saya fikir tidak diperlukan sebab kita memang dah masuk dalam pakej 1 dan 2. Cuma saya nak maklum pada Dewan Yang Mulia, khususnya pada Yang Berhormat Tawau, pakej pertama yang dijadualkan asalnya siap pada April 2022, tetapi sedikit kelewatan berpunca pada isu pemberian tapak perumahan setinggan yang berada di kawasan tersebut. Proses memindahkan penduduk setinggan ini akan mengambil masa, melibatkan banyak pihak. Untuk makluman, kita ada 120 lot setinggan dalam kawasan dalam pakej 3. Dan mengambil masa untuk kita keluar proses mencari tapak baru dan sebagainya. Walaupun alhamdulillah hingga setakat ini kita berjaya membesarkan hampir keseluruhan. Cuma tinggal 10 lot lagi daripada 102 yang masih dalam proses dan kita jangka dapat kita siapkan dalam masa terdekat. Dengan harapan bahawa kalau siap semua proses berjalan mengikut jadual, kita akan dapat siapkan ikut IOT baru ialah pada 28 Januari 2024. Ya, terima kasih. Soalan tambahan yang kedua, saya jemput Yang Berhormat Bintulu. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang Berhormat Datuk Speaker bagi peluang sama saya atas soalan ini.
Yang Berhormat Menteri, kementerian kita, kenapa sampai hari ini banyak suka kita pergi bina tasik tertahanan air ataupun ponding sini sana. Kita kementerian banyak suka, tapi tidak pernah mengambil masa pergi kaji ataupun study sungai-sungai yang ada. Sudah siltation semua sini sana, sudah broadcast. Kalau kita buat ponding sini sana, first round hujan, boleh kita pertahankan. Second round, kita tak boleh. Kalau second round means kalau tiap hari-hari ada seminggu, 3-4 hari hujan rapat datang. Macam baru-baru ni Kuala Lumpur berlaku. Habisan kita habis. Walaupun kerajaan sudah kasih pampasan, kasih siapa-siapa meeting, akhir sekali kita tak selesai masalah. Kenapa kita begitu ketegut buat dredging di sungai masing-masing di seluruh negara? Saya tanya kita punya pegawai daripada kementerian kita. Selalu nak cadang buat ponding. Kalau ponding sudah penuh, air mau pergi mana? Pam pergi mana? Terima kasih. Menteri Dulu. Sila Menteri. Terima kasih. Sistem takungan ini memang sebahagian daripada Span City ataupun Pelan Pembangunan Bandar dan dia termasuk dalam perancangan MASMA Kementerian. Dengan arti kata lain bahawa kita perlu ada kolam takungan bagi melambatkan proses aliran air di waktu mana hujan lebat yang turun kerana sungai kita tak boleh menampung pada waktu itu. Sekiranya tak ada kolam takungan, banjir akan lebih besar lagi. Jadi oleh kerana itu, sistem kolam takungan ini sebahagian daripada projek MASMA di peringkat kementerian. Dan sekarang kita pergi bergerak ke arah dua fungsi takungan air pinggiran sungai, TAPS. Sama ada dia menjadi bekalan air juga samping untuk mengelak banjir. Jadi ini kaedah ini dah termasuk dalam Span City yang dirancang di peringkat kementerian dan saya fikir ini satu kaedah yang dilaksanakan oleh kebanyakan negara. Perlunya ada sistem takungan sementara kerana sungai tidak dapat menampung pada waktu tersebut. Terima kasih. Terima kasih.